Oke, salam sejahtera. So kita berjumpa lagi dalam video ini. Tidak dapat online kelas bersama dengan kamu, jadi terpaksa untuk buat video ini. Kita akan masuk chapter yang keempat, di mana kita akan bercakap tentang fire safety. Oke, tentang kebakaran lah. Oke, so kita terus pergi kepada three element of fire. Kalau kita lihat di dalam gambar ini adalah elemen-elemen yang penting. Oke, untuk pembakaran lah. So yang pertama kita kena ada heat, kita kena ada fuel, dan juga kena ada oxygen. Okay, so let's take a look at fuel. Fuel is substance or material that will combine with oxygen in the presence of heat and burn as a result. Okay, fuel seperti yang kita tahu ni, dia adalah sejenis bahan api lah. Okay, di mana dia merupakan bahan ataupun material lah yang digunakan, di mana dia akan bergabung dengan oksigen dengan kehadiran tenaga haba, dan juga dia akan menghasilkan pembakaran. Okey, jadi sumber dari mana fuel ini adalah daripada gas, liquid dan juga gases lah. Okey, jadi dalam fuel sebenarnya ada compound yang terdiri dari sebatian yang dipanggil hidrogen dan juga karbon. Okey, di mana elemen ini dia boleh mengalami proses oksidasi lalu menghasilkan pembakaran. Okey, so fuel ini dia kena gabung, dia kena bercampur dengan udara untuk berlakunya pembakaran. Kalau tidak ada udara, dia tidak akan berlakunya pembakaran lah. Okey, seterusnya kita lihat heat, iaitu sejenis tenaga. Okey, absorbed by a substance when it is converted from a solid to a liquid, from liquid to gas. Okey, diserap daripada bahan, di mana dia akan dikonvert daripada pepejal, dia akan menjadi cecair, ataupun daripada cecair menjadi gas. Okey, di manakah sumber tenaga haba ini adalah overhead electrical wiring, okey, boiler, chimney, open flame, electrical heater, hot plate, and etc. dan banyak lagi lah. Semua yang saya sebut ni adalah jenis-jenis ataupun sumber di mana boleh terjadinya yang boleh membekalkan tenaga haba ataupun api lah. Most substance will burn only after the solid liquid fuel has been vaporized or decomposed by heat to produce gas. Okey, untuk menghasilkan gas, okey, kebanyakan bahan dia akan terbakar lah hanya setelah pepejal ataupun cecair bahan api ini dia akan betul-betul digunakan ataupun diresap dari oleh api itulah ataupun tenaga haba. Okay. Dan seterusnya kita lihat oksigen. So as we know, oksigen is a sejenis ni lah gas kan. Okay, so ciri-ciri oksigen ni dia adalah odorless. Odorless maksudnya tidak ada bau, tasteless, tidak ada rasa, dan juga dia tidak berwarna, colorless gas. Okay, di dalam udara ni mengandungi 21% oksigen. Dan juga untuk pembakaran, untuk sesuatu pembakaran terjadi, dia memerlukan 16% oksigen untuk terbakar. It is the most difficult element to control in order to prevent fire. Okay, so nanti kita akan belajar, kita akan lihatlah di mana kita akan tahu oksigen ini merupakan salah satu elemen yang paling susah untuk kita kawal untuk untuk memadam pembakaran lah. Okay, dan kita lihat seterusnya kelas-kelas api. Api pun sebenarnya ada kelas juga. So kita kena belajar lah. Okay, so kita pergi kepada kelas A. Okay, kelas yang pertama. Untuk kelas A, jenis api yang pertama ini, kelas A adalah ordinary combustible solids. Okay, di mana fire that caused by solid combustible material. Okay, jenis pembakaran ataupun api ini adalah disebabkan oleh pepejal ataupun bahan yang boleh terbakar. Okay, contohnya seperti kayu, kertas, kain, plastik, getah dan sebagainya. Okay, and then kita pergi kepada kelas B. Okay, untuk kelas B, flammable and combustible liquids. Kalau tadi tu dia adalah solid, yang ini B pula dia adalah liquids. Liquids ni adalah cecair yang boleh terbakar dan juga boleh menyala. Okay, fire that is caused by flammable liquid or liquefiable solid or combustible
gases. Contohnya seperti petrol, oil, kerosene, thinner dan juga alkohol lah. And then kita lihat C, kelas C adalah flammable gases, gas yang mudah terbakar dan menyala. Okay. Fire that caused by energized electrical or chemical equipment or gases. Liquefiable gases resulted by spillage leakage. Okay, so pembakaran untuk yang kelas C ini adalah disebabkan oleh elektrik lah, ataupun bahan kimia, ataupun apa-apa peralatan serta gas. Okay, yang terhasil yang disebabkan oleh kebocoran ataupun pertumpahan minyak. Okay. Contoh seperti LPG, gas butana dan juga metana dan juga hidrogen. Dan kita ada kelas D, di mana kelas D ni dia adalah combustible metal. Metals ni adalah besi ya. Okay, so untuk kelas D ni, it is a kind of fire which caused by combustible extinguishing metal, disebabkan oleh besi yang mudah terbakar dan juga inilah extinguishing metal. Contoh seperti magnesium, aluminium dan juga sodium. And then kita ada kelas E, electrical fires. Kalau electrical fires ni disebabkan oleh bahan-bahan elektrik lah, okay, ataupun disebabkan oleh litar pintas di suatu tempat sehingga menyebabkan kebakaran. Itu adalah kelas E. Contoh plug, soket, switchboard, switch semua, komputer dan macam-macam lagi lah. And then kita pergi kelas F, di mana kelas F ni adalah pembakaran api yang disebabkan oleh cooking oils dan juga fats, lemak. Okay, ini disebabkan oleh aktiviti memasak lah. Okay, so kita ada kelas A, B, C, D, E, F. Semua kita kena tahulah setiap kelas apa jenis-jenis ataupun punca pembakaran. Okay, and then kita kena tahu juga fire safety plan. Okay, so what is fire safety plan? Dia adalah satu maklumat bertulis lah, di mana kita kena rancang dari segi keselamatan. Sekiranya berlaku kebakaran di sesuatu tempat, kita kena ada plan ini. Okay, so these are the informations that you will need. Okay, identification of the significant fire hazard, kita kenalah identify ataupun kenal pasti punca ataupun sumber-sumber yang boleh menjadi ancaman untuk satu pembakaran tu terjadi. And then kita akan ada prosedur. Okay, prosedur untuk mengecam dan juga untuk merekod apa-apa keadaan yang tidak selamat. Dan kita akan ada prosedur kecemasan. And then keempat, kita akan ada prosedur untuk pemakluman kepada para pekerja tentang kebakaran, kecemasan yang disebabkan oleh kebakaran. Kelima, prosedur for notifying fire response organizations of a fire emergency. Kita akan ada prosedur untuk pemakluman tentang kepada organisasi sekiranya berlaku kecemasan iaitu kebakaran. Ini yang keenam, kita akan ada proses ataupun prosedur macam mana untuk melakukan evacuation. Evacuation ini adalah proses berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain akibat daripada kebakaran lah. Okay. Dan yang ketujuh, kita akan ada prosedur untuk to account for all employees after an evacuation. Okay. Selepas berlakunya kebakaran, mangsa tu dia akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita akan ada prosedur, kita minta keterangan daripada mangsa ataupun mereka yang terlibat di dalam kejadian tersebut untuk meminta information tentang kerugian, berapa yang telah rugi, contoh harta benda yang terbakar, wang ataupun harta benda semua itulah. Okay, and then yang ke-8, names, job titles or departments for individuals who can be contacted for further information about the plan. Okay, so dalam safety plan ini maklumat yang paling penting juga adalah kita kena ada nama gelaran ataupun jawatan lah, ataupun jabatan ataupun mereka-mereka yang kita boleh dihubung sekiranya berlakunya kebakaran. Okay,
So itu antara information ataupun maklumat yang seharusnya adalah di dalam pelan fire safety. Okay, setiap tempat pun dia kena ada benda ni lah. Okay. Apa kita punya ni tanggungjawab ataupun kita punya ni responsibility sebagai majikan. Sekiranya anda adalah majikan ataupun bos, ini adalah benda ataupun perkara yang anda harus tahulah. The employer must review the plan with each employee at the following times. Okay, majikan dia kena tengok perancangan ataupun pelan dengan pekerja-pekerja lah mengikut masa yang tertentu. Okay. Upon initial assignment for new employers, sekiranya pelajar ataupun pekerja itu tersebut baru saja diambil bekerja di satu tempat, so majikan dia kena terangkan tentang ciri-ciri keselamatan dan juga langkah-langkah keselamatan sekiranya berlaku kebakaran lah. Dan yang kedua, when the actions the employee must take under the plan change because of a change in duty. So sekiranya berlaku pertukaran tugas, okay, di dalam organisasi ataupun tempat kerja tersebut, dia apa-apa maklumat dia kena tahulah. Okay. And then keep the plan accessible to employees. Okay, majikan dia kena dia haruslah bertanggungjawab untuk plan keselamatan tersebut kenalah dimaklumkan kepada seluruh pekerja, semua wakil-wakil pekerja, okay, tentang OSHA tu lah. Dan juga majikan kena review dan juga mengemaskini plan sekiranya perlu. Okay, employees have been informed about the plan is required. Dan sekiranya dah kemaskini dilakukan, pekerja kena maklum. Okay, so majikan kena memberi makluman kepada para pekerja. And then keempat, ensure any outside fire response organization that the employer expects to respond to fires at the employee's worksite has been given a copy of the current plan. Dan juga majikan kena memastikan organisasi seperti bomba lah. So majikan kena maklumkan kepada bomba ataupun jabatan-jabatan yang tertentu, okay, tentang pelan keselamatan sekiranya berlaku kebakaran di tempat tersebut, okay, supaya mereka tahulah di mana tempat hos ataupun alat pemadam api. So semua tu maklumat tersebut dia kena berada dalam satu pelan lah. Dan juga pelan tersebut kenalah diberikan kepada bomba, supaya bomba ni dia akan sentiasa bersedialah sekiranya berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini lah. Okay, ini adalah sampel of fire safety plan. Okay, nanti kita akan tengok sampel of fire safety plan. Dalam video ini belum dapat lagi, nanti saya akan tunjukkan lah macam mana. Mesti korang pun tertanya-tanya macam mana ni fire safety plan ni, macam mana bentuk dia, macam mana rupa dia kan. So nanti kita akan tengok lah, saya akan bagi tengok